Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang dah sudi klik video Nina. Jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda korang support channel ni, okay? So, cerita hari ni Nina akan cover sebuah kes tentang seorang ibu yang jual anak dia semata-mata untuk langsaikan hutang dia. Memang tak boleh nak hadam dah lah penat-penat mengandung, lepas tu besarkan budak tu, tiba-tiba dia pergi jual budak tu semata-mata untuk kepentingan diri dia sendiri. Tak tahulah mana dia campak sifat kemanusiaan dia ataupun sifat dia sebagai seorang ibu yang penyayang. Kalau nak dibandingkan dia dengan binatang ni lagi sayang anak dia tahu. Tapi disebabkan perbuatan mak dia yang keji ni kan, anak dia ni hidup tak sampai 24 jam pun selepas dijual. Jadi Nina dah tak nak panjang-panjang lagi intro, sebab Nina tak sabar lagi untuk ceritakan cerita ni dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Kes ni terjadi pada tahun 2009, iaitu pada 10 November di utara Carolina di Amerika. Permulaan cerita ni bermula apabila ada seorang budak perempuan yang berusia 5 tahun bernama Shania Davis telah diculik oleh seseorang. So ini apa yang diberitahu oleh ibu dia kepada polis. Jadi mak dia ni pula bernama Nicole Davis. Jadi dalam laporan dia tu kan, dia kata pada pagi kejadian tu, lebih kurang pada pukul 5 pagi, dia perasan yang anak perempuan dia telah hilang dari bilik. Dalam keadaan yang risau dan kelam kabut, dia pun pergilah kejutkan kakak dia yang bernama Brenda dan juga boyfriend dia yang bernama Gareth Mays untuk beritahu yang anak dia Shania tadi telah pun hilang. Tapi yang menjadi pelik dekat sini, bila kakak dia Brenda tadi minta Nicole polis, tapi Nicole ni macam teragak-agak tau. Dia macam cuba sembunyikan sesuatu. Tapi kakak dia still tak give up dan desak dia untuk call polis juga. Manalah tahu kan Shania ni baru je bawa dilari dari sini, so mungkin dia berada berdekatan dengan kawasan sini. Tapi kan si Nicole ni dia memang degil gila. Dia kalau boleh memang tak nak call polis dan beritahu yang anak dia dah hilang. Brenda ni ambil masa sejam jugalah untuk paksa adik dia untuk call polis. Akhirnya barulah Nicole call. Sebelum Nicole call polis tadi, dia ada sempat keluar ke rumah untuk mencari Shania tadi. Dan pada masa ni lah anak lelaki Brenda beritahu yang dia ternampak ada seorang lelaki dalam rumah diorang. Lelaki tu dia tak kenal. Lepas polis dah dapat report daripada Nicole, diorang pun datanglah ke rumah dia. Benda pertama yang polis buat adalah cek CCTV di kawasan tadi. So dalam CCTV tadi terakamlah Shania ni telah dibawa ke hotel berhampiran dan dia dibawa oleh seorang lelaki dewasa. Lebih kurang setengah jam kemudian, Shania dengan lelaki tadi tu dilihat keluar daripada hotel tadi. Lepas dah dapat sedikit maklumat ataupun bukti pasal Shania, jadi diorang confirmkan okey, kes ni adalah kes culik. So esok tu polis telah mengeluarkan Amber Alert untuk Shania. Kalau kat Malaysia, kalau tak silap Nina, kita guna talian kasih. So tak lama lepas tu kan, polis telah mendapat satu report daripada pekerja yang kerja dekat hotel tadi, mengatakan yang dia kenal lelaki tadi. Rupa-rupanya lelaki yang bawa Shania masuk dalam hotel tu adalah ex-boyfriend mak dia yang bernama Mario. So polis pun dah mula syak Nicole, sebab Nicole adalah satu-satunya saksi dalam kes ni dan dia lah yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nicole je yang lebih mengetahui Mario dan kenapa dia buat macam tu. Boleh dikatakan hampir setiap hari polis akan interview Nicole untuk tahu maklumat tentang anak dia dan tentang apa yang jadilah masa tu. Polis memang syak yang Nicole sebenarnya terlibat dalam kes ni, sebab dalam CCTV yang diorang tengok pada awal-awal dulu ni, diorang ternampak Nicole. Diorang nampak Nicole 2 kali berada dekat hotel tadi dengan seorang lelaki. Awal tu Nicole memang taklah nak buka cerita kan, so dia tuduh boyfriend dia yang bernama Jeroy tu. Dia kata boyfriend dia ni lah yang melarikan anak dia. Tapi polis ambil masa kejap je untuk sahkan betul ke Jeroy ni kau bawa lari anak dia. Tapi Jeroy memang tak buat lari lah kan, memang pada malam kejadian tu dia ada dengan si Nicole ni. Jadi memang Jeroy tak bersalah. So untuk menyembunyikan rahsia dia yang dah nak hampir terbongkar ni kan, Nicole tu kata Jeroy tu bohong je sebenarnya, memang dia yang bawa lari, tapi dia tak mengaku dia bawa lari anak saya. Makin lama Nicole ni memang dah tak boleh sembunyikan rahsia lagi, sebab setiap hari polis akan desak dia untuk beritahu apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya dia pun mengakulah. Dia cakap sebenarnya anak saya Shania ni bukan dibawa lari macam yang saya cakap awal-awal dulu. Dia sendiri yang menyerahkan anak dia kepada Mario, sebabnya dia kata dia tak boleh nak bayar hutang Mario yang sebanyak $200. So untuk settlekan hutang dia pun tak fikir panjang. Dia cakap dia pun serahkan anak dia. Kalau ikutkan perjanjian dia dengan Mario ni hanya akan melakukan hubungan badan dengan anak dia je. Tapi itulah keadaan bertukar menjadi buruk apabila Shania tadi telah dijumpai meninggal di bawah pokok kayu balak dalam hutan seminggu kemudian. So macam mana Nicole boleh hutang dengan si Mario tadi sebanyak $200? Dikatakan sebenarnya Nicole telah hutang dadah dengan Mario. Pada masa yang sama dia memang tak ada duit nak bayar dekat Mario balik. Jadi pada malam kejadian tu Mario telah datang ke rumah dia dan minta duit tadi. Tapi dia cakap kalau kau tak ada duit, kau boleh bagi aku untuk melakukan hubungan badan. Jadi dia ada 2 option lah untuk bayar balik hutang dia. So Nicole ni terfikir dia tak ada duit kan nak bayar. Kalau nak bagi hubungan badan, dia boleh je serahkan je anak dia dekat si Mario. So hutang dia akan settle. Tapi yang gilanya kat sini, dia tak serahkan diri
diri dia yang hutang, dia pergi serahkan anak dia yang tak bersalah tadi. Semasa soal siasat tu berjalankan, Nicole memang kuat drama dan dia banyak tipu polis. Tapi itulah, dia dah rasa dia dah cukup pandai, dah cukup expert boleh tipu polis. Tapi sebenarnya tak pun. Polis tak mudah percaya dengan cerita-cerita yang keluar daripada Nicole, dan dia rasa yang Nicole ni macam something fishy, ada yang tak kena dengan dia. And then si Mario ni pun telah ditangkap oleh polis lepas 3 hari kemudian. So penangkapan ni memang bagi harapan yang besarlah kepada pihak polis. Sebabnya diorang berharap yang diorang akan jumpa Shania ni dalam keadaan yang sihat dan masih lagi bernyawa. Jadi dalam soal siasat Mario dengan polis ni kan, Mario cakap yang dia tak ingat dia letak ataupun dia tinggalkan Shania ni kat mana. Kalau ikut laporan daripada penyiasat, Shania sebenarnya telah ditinggalkan di tepi jalan di kawasan orang memburu rusa. Esok tu polis pun telah membawa anjing telatih diorang dan diorang telah mencari Shania di kawasan hutan tadi. Diorang melancarkan misi mencari Shania ni secara besar-besaran. Dan tak lama lepas tu diorang telah terjumpa Shania yang berada di bawah pokok balak yang dah pun meninggal dunia. Dia dipercayai telah meninggal disebabkan sesak nafas dan juga luka disebabkan serangan seksual. Mario akhirnya telah disabitkan dengan beberapa kesalahan, contohnya macam menculik, membunuh, pemerdagangan manusia, perhambaan seksual tak senonoh dengan kanak-kanak dan kesalahan seksual kanak-kanak. Hukuman yang paling setimpal adalah Mario pada masa itu adalah hukuman mati, dan dia telah pun menjalani hukuman dia pada 29 Mei tahun 2013 dulu. Manakala mak Shania pula, masa dia kena tangkap tu dia tengah mengandung. Lepas dia melahirkan anak dia telah diserahkan di Jabatan Kebajikan, manakala Nicole ni pula masih ada di dalam penjara. Dia juga telah disabitkan kesalahan yang sama dengan Mario tadi, tapi dia taklah dikenakan hukuman mati. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun dan pada tahun 2023 ni dipercayai dia masih ada lagi dalam penjara. So kalau ikut jadual, si Nicole ni akan dibebaskan pada tahun 2027, itu pun di bawah parole. Korang mesti tanya-tanya, Shania ni tak ada bapak ke? Siapa bapak dia? Sebenarnya dia ada. Bapak dia bernama Bradley. Dia cakap Shania memang asalnya tinggal dengan dia, tapi selepas bekas isteri dia Nicole tadi dapat kerja, dia pun serahkanlah Shania tu kepada Nicole untuk sama-sama jaga anak dorang. Dan dia memang tak sangka langsung yang Nicole sanggup jual anak dorang demi melangsaikan hutang dadah dia. Tak tahulah dia ni. Tapi apa yang Nina baca tu kan, dia ada cakap dekat mahkamah yang dia dah cuba menjadi seorang ibu yang baik, dah buat apa yang terbaik untuk anak dia. Tapi dia punya kenyataan tu telah dibidas oleh hakim, sebab hakim kata, kalau awak seorang ibu yang baik, awak takkan jual anak awak demi dadah. Kesian dua anak dia. Kesian. Sepatutnya dia lah yang pergi serahkan diri dia. Kenapa kau nak libatkan anak engkau? So kesimpulan satunya dekat sini, dadah tu sentiasa membahayakan orang sekeliling kita. So guys, itu sajalah cerita Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, berkata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.